Okey, sekarang kita di muka surat 50. Kita di muka surat 59, latihan 2.9, nombor 3 yang belum sempat habis. Baik, sekarang kita nak tengok soalan ini. Bandingkan graf bagi setiap fungsi kuadratik berikut kepada graf asal ini. Fx sama dengan x kuasa 2 dengan koordinat verteksnya kosong. Ini adalah graf yang paling asas, yang paling simple. Okay. Dia punya graf seperti begini. Grafnya adalah bentuk U sebab A-nya 1 dia adalah positif. Jadi dia bentuk U. Okey. Okey. Baik, kejap. Okey. Dia dengar sini, A-nya adalah 1 iaitu positif. Kalau positif, grafnya bentuk U. Jadi dia cakap verteksnya iaitu titik yang paling bawahnya ini terletak di 0, 0. X ini Fx. Jadi sini verteksnya 0, 0 di asalan. Okey. Dan sekarang kita nak bandingkan graf di soalan A ni dengan graf x kuasa 2. Yang ini adalah Fx sama dengan x kuasa 2. Okey, dia tak ada nilai. Kalau kamu banding dengan rumus asal X tolak H kuasa 2 tambah K. Kalau ikut ini, dia nilai A-nya 1, H-nya 0, K-nya pun 0. Okey, K-nya 0. Jadi kita dapat X kuasa 2 sahaja. Okey, ya. Jadi kita bandingkan dengan ini. Daripada A-nya 1 menjadi setengah. Graf ada jadi gemuk, melebar atau mengurus. Mana satu? Macam mana? Graf soalan A ini akan lebih melebar atau lebih kurus? Melebar. Melebar, ya. Cikgu guna warna merah untuk lukis. Melebar, okey. Tetapi dia ada nilai H. Yang asal kita tak ada H. Kalau H-nya di sini adalah 6. Kita abaikan negatifnya, kita ambil 6. Jadi, maksudnya dia bergerak ke sana 6 unit. Jadi, dia akan jadi lebar dan dia akan bergerak. Dia jadi lebih lebar. Okey. Dan lepas tu, dia akan lebih dia akan bergerak. Sorry. Okey, dia akan bergerak 6 unit. Cikgu tengok dapatkah cikgu buat ni. Tak dapat. Kejap. Okey. Tak dapat. Okey, tak apa. Jadi grafnya akan menjadi lebar dan bergerak ke sini. Jadi lebar dan dia akan sampai di 6. Okey.
Okey, yang pertama dia menjadi lebar sebab ini lebih lebar dan bergerak 6 unit ke kanan. Okey, itu yang A. Kalau kita banding dengan B, kalau kita banding dengan B ni, okey, kita lukis graf asal kita. Okey, asalnya di sini. Ini adalah graf untuk X kuasa 2. Ini 3 menjadi lebar atau menjadi kurus. Dari 1 menjadi A3. Menjadi kurus, bagus. Okey, apa maksud 1 ini? Bergerak ke mana? Ini H berapa? 1. H1. 1 ini gerak ke kiri atau ke kanan? Dia positif. Ke kanan. Ya, dia ke kanan. Dia jadi kurus ke kanan tetapi dia ada nilai K ini. Tambah 5 maksud dia naik atas 5. Ni 5 ke atas. 1 ke kanan. Okey. Jadi dia menjadi kurus. 3. Jadi cikgu lukis yang baru, dia akan gerak 1, lepas tu naik 5, sini 1, sini 5 dan dia jadi kurus. Ini titik vertexnya. Jadi kurus, dia begini. Okey. Okey, dan kita sambung untuk C pula. Untuk C. Okey. C ini, apa maksud ini? Jadi kurus ke lebar? 1/4. Lebar. Lebar, ini jadi lebar. Okey. Okey, dia jadi lebar. Okey, tambah 1 ini maksudnya H-nya berapa? Tolak 1. Ya, H-nya tolak 1, negatif 1. Maksudnya 1 ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Dan negatif 4 ini, apa maksud dia? K negatif, bukan H. K ya. K adalah negatif 4. Dia pergi ke mana? 4 ke mana? Ke atas. Ke bawah. Ke bawah, ya. Kalau positif ke atas, kalau negatif dia ke bawah. Jadi, graf kita jadi lebar. Graf asal kita di sini. Okey. Dan dia akan bergerak 1 ke kiri. Lepas tu turun bawah negatif 4. Negatif 1 dan negatif 4. Jadi grafnya akan turun sampai sini dan jadi lebar lagi. Dia akan jadi lebar lagi. Sebab 1/4 tu. Okey, begitu rupa dia. Okey. Jadi sekarang kamu tak faham maksud A, H dengan K. Okey, cikgu nak pergi buat lakaran graf hari ini. Tajuk sangat penting. Kalau tak silap cikgu, ada 2 soalan lakar graf untuk peperiksaan kali ini. 1 lakar dengan simple, 1 lakar dengan lengkap seperti langkah-langkah di contoh 15 ini. Selepas buat pengiraan, akhirnya kita dapat graf ini.
Okey, graf ini yang cikgu nak ajar kamu hari ini. Okey. Baik. Okey, kita sambung. Kita akan, ini hak jawapan kamu. Untuk lakaran graf 3 markah, selalunya 3 ke 4 markah. Okey. Jadi kita mula. Okey, kita tengok carta alih ini. Langkah pertama, cari A. A akan menentukan bentuknya. Kalau A-nya positif, jadi grafnya bentuk U. Kalau A-nya negatif, grafnya bentuk N. Okey. Langkah pertama, kita nak tahu dia N atau U. Okey. Yang kedua, kita nak tahu dia jenis graf, kedudukan graf di mana. Kita nak cari B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey. Ada 3 keadaan. Kalau dia lebih besar daripada kosong, kalau dia lebih besar daripada kosong. Okey, cikgu conteng di atas. Okey, untuk ni ya. Okey. B kuasa 2, kita kira. Kita kena pasti A, B, C dan kira. Tengok apa hasilnya. Kalau hasilnya lebih besar kosong iaitu positif, graf yang kita lukis nanti akan memotong paksi X pada 2 titik. Maksudnya dia ada 2 punca nyata dan berbeza. Nyata dan berbeza. Okey. Jadi grafnya akan potong di paksi X. Kalau kita kira, kita dapati bahawa jawapan ini sama dengan kosong. Kita tahu graf kita akan sentuh satu titik pada paksi X. Iaitu 2 punca nyata dan sama. Okay. Sama. Okay. Dan yang ketiga, kalau kita dapati jawapan kita adalah kurang daripada sifar itu, jawapan kita negatif, graf kita akan terapung di atas. Dia tak sentuh X. Sebab dia tiada punca nyata. Tiada punca nyata. Punca nyata. Okey, baik. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita nak tentukan vertex. Iaitu vertex terletak di sini. Ini vertex. Vertex. Okay, kalau atas ni maksimum, ini minimum. Okey. Nak tentukan vertex, jadi kita mesti tukar persamaan kita. Kalau dia beri bentuk am, dia beri fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini bentuk am. Kita perlu tukarnya kepada bentuk vertex. Fx sama dengan ax tolak h kuasa 2 tambah k. Guna cara penyempurnaan kuasa 2, kita guna rumus perkali x dibahagi 2 dan di kuasa 2 ini. Ingat itu cara dia. Ini kita dah belajar dan kita nak combine semua ilmu kita untuk buat lakaran graf. Okey, kemudian apabila kita dapat bentuk vertex dan vertex kita adalah H dan K. Okey, ini vertex kita. Titik minimum, titik kita panggil ini titik
minimum atau titik maksimum. Dan kadang-kadang dalam exam kali ini cikgu tulis titik pusingan. Jangan takut, mereka sama. Titik pusingan maksudnya dia turun sampai sini, dia pusing balik. Jadi sini titik pusingan. Kalau dia naik, lepas tu dari sini dia U-turn balik. Ini titik pusingan. Dia sama maksud titik maksimum, titik minimum. Cuma dia tak nyatakan mana satu. Kalau pusingan dia boleh U atau N. Kalau minimum dia mesti U, kalau maksimum dia mesti N. Okey? Dan nama lainnya vertex. Vertex maksudnya puncak. Maksudnya puncak. Okey? Puncak. Tempat paling tinggi. Okey. Kemudian, kita nak tentukan persilangan pada paksi X dengan selesaikan persamaan ini. Okey, untuk ini cikgu nak kamu guna bentuk pintasan pula. Okey, harap kamu masih ingat apa itu bentuk pintasan. Kita tengok muka surat sebelum ini. Nah, ini bentuk vertex untuk cari. Cikgu padam sekejap. Okey. Bentuk vertex untuk dapatkan vertex. Okey, untuk dapatkan titik. Untuk dapatkan vertex. Untuk dapatkan titik minimum, maksimum. Untuk dapatkan titik pusingan. Mereka maksud yang sama, iaitu HK. Okey. Dan bentuk am untuk kita kira B kuasa 2 tambah tolak 4AC. Dan juga cari pintasan. Pintasan Y. Okey. Ada dua kerja dia. Okey, bentuk vertex untuk dapatkan titik ini dan bentuk pintasan untuk dapat dua nilai ini. Okey, dua nilai ini. Okey, iaitu P dan Q. Kita nak tengok. Yang ini dipanggil sebagai pintasan X. Ada dua. Ya. Punca dia. Kita panggil punca. Okey. Ini hanya berlaku jika B kuasa 2 tolak 4 AC kita lebih besar kosong. Ia ada dua punca nyata dan berbeza. Okey. Okey. Baik. Kamu mesti tahu kegunaan ketiga-tiga ini. Jadi kita kena tukar-tukar. Okey. Balik kepada soalan kita tadi. Okey. Jadi untuk dapatkan itu kita mesti cakapnya kosong, baru kita dapat buat pengfaktoran. Kita buat pengfaktoran belakangnya kosong. Okey. Okey, akhir sekali, belum, masih ada dua langkah. Lepas tu kita gantikan yang tadi fx kosong. Sekarang ini adalah x kosong untuk cari pintasan y. Yang cikgu maksudkan tadi kita guna fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini kosong, x kosong. Semua x kosong kita akan dapat c. Iaitu pintasan y. Dan akhir sekali kita plot titik yang tadi. Kita plot mana vertex. Kita nak plot
ini dan dua punca ini, dan kita plot C kita, dan kita dapat melukis satu parabola licin. Parabola adalah bentuk U atau N, ini dipanggil parabola yang licin pada garis mencancang, bersimetri pada garis mencancang melalui vertex. Melalui vertex ini, melalui vertex maksudnya macam tu, mencancang. Okey, kita mula. Okey, kita nak lakarkan graf untuk ini. Lebih kurang sama dengan graf yang cikgu nak kamu buat dalam exam. Nombornya hampir sama. Tak semua sama tapi hampir. Jadi beri perhatian. Okey, langkah pertama. Kita nampak graf ini bermula dengan depan X kuasa 2 adalah negatif. Apa maksud dia? Kurang daripada kosong. Ya, jadi apa yang kita nak lukis? Kalau yang negatif. Bentuk Titik apa? maksimum. Negatif bentuk U atau bentuk N? Bentuk N. Yes. Kalau A-nya negatif, kita buat bentuk N. Jadi, cikgu, kalau cikgu malas buat ayat panjang macam ni, dia buat macam ni lah. Titik maksimum sebab A-nya kurang kosong, A-nya negatif. Biasanya saya tak buat ayat macam tu. Saya tulis macam ni, saya buat bentuk N terus. Okey? Dan ini cikgu tahu, ini adalah C saya. Ini adalah nilai C. Jadi, dah ada dua maklumat. Maksud di sini, tanpa buat pengiraan apa-apa, cikgu tengok gambar cikgu sudah tahu. Cikgu akan buat satu graf N dan dia melalui titik 12. Okey? Jadi graf kita ini mesti macam ini. Okey, kamu tengok ini daripada maklumat yang pertama cikgu dapat ini. Kita tengok jawapan sekarang. Ada tak 12 dipotong? Macam itu. Okey. Grafnya bentuk N dan ada pintasan 12. Ini adalah maklumat awal sebelum kita buat pengiraan. Okey. Kita sambung. Okey. Yang ini kita kira bit pembeza layan. Kita kira ambil A-nya. A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya 12. Okey, cikgu conteng di soalan. Cikgu conteng di soalan dan cikgu akan masukkan di sini tempat A, tempat C dan tempat B. Okey, tekan kalkulator dan kita kira dapat 64. 64 adalah nombor positif yang lebih besar dari kosong. Maksudnya dia adalah macam ini. Dia ada dua punca yang nyata dan berbeza. Jadi, dan cikgu sudah tahu nanti graf cikgu akan begini. Ada dua punca. Okey. Dan cikgu tahu sini adalah X. X, ini FX. Okey. Jadi, kalau tengok macam ni, kita nak cari apakah nombor di sini. Guna bentuk pintasan. Ini cara dia. Okey. Dan cikgu nak tahu apakah nombor di atas sini. Guna bentuk vertex. Okey, ini. Okey, kita ada dua tugas. Ada 3 titik nak cari. Kita dah jumpa 12 daripada soalan. Kita nak 3 lagi. Okey, 3 lagi. Kita sambung. Okey.
dan yang diberi bentuk am. Dan kita nak dapatkan bentuk vertex. Okay, kita buat penyempurnaan kuasa 2 guna perkali X dibahagi 2 di kuasa 2. Ini dia. Ini dia. Langkah pertama, faktorkan negatif ni keluar. Okey. Langkah kedua, kita anjakkan ini negatif 12 simpan belakang, masukkan satu positif, satu tambah, satu tolak untuk rumus ini. Perkali X kita adalah negatif 4 dibahagi 2 di kuasa 2. Okey. Satu tambah, satu tolak. Okey, dan ini kamu buat pengiraan. Cikgu harap kamu masih ingat. Kalau dari sini cikgu akan buat negatif X. Okey, X. Kita buat macam ni. X masuk, negatifnya jangan masuk. X masuk, negatifnya jangan masuk. Ini tak masuk. Kita ambil yang ni. Negatif 4 bagi 2 adalah negatif 2. Masuk. Kuasa 2 letak di luar. Okey. Kuasa 2 letak di luar dan diikuti yang belakang ini. Yang belakang ini. Okey. Yang belakang ini guna kalkulator tekan sahaja kamu akan dapat negatif 16. Kemudian negatif darab ke dalam. Negatif darab dengan ni dan negatif darab dengan ni. Okey, kamu akan dapat negatif kurungan X tolak 2 kuasa 2 tambah 16 seperti ini. Okey. Jadi, tujuan kita menukar ke bentuk vertex adalah untuk dapatkan vertex. Vertex kita adalah 2, 16. Daripada sini. Dari sini kita dapat 2. Dari sini kita dapat 16. Jadi kita sudah tahu titik ini adalah 2, 16. 2 di bawah, 16 di atas. Okey, graf kita sebegitu rupa. Dan kita nak cari dua nilai ini lagi yang belum jumpa. Ni. Okey. Jadi kita buat fx sama dengan 0. Kita buat pengfaktoran. Lepas tu kita buat 2 set. Ni. Dapat 6 dan negatif 2. Okey. Okey, kita faktorkan ini. Okey, faktorkan. Cikgu biasanya akan buat macam ni. Okey, cikgu akan letak negatif itu ke sebelah yang lain atau cikgu pindah. Ini pindah, ini pindah, ini pindah. Semua ke sana. Jadi depan jadi 0. Jadi yang itu semua akan jadi berlawanan arah. Yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif, yang positif jadi negatif. Dan sekarang saya boleh tulis 0 yang di belakang dan cikgu faktorkan. Okey. X 12 adalah cikgu nak dapatkan 4 guna 6 dan 2. Belakang yang negatif, tengah pun negatif, jadi negatif pada nombor yang besar, positif pada nombor yang kecil. Jadi dari sini X tolak 6 jadi adalah 0. Jadi X6 sama dengan ini. Okey. Jadi dua nilai ini cikgu akan lukis pada paksi X. Dia persilangan. Jadi cikgu akan letak di sini. Dua tempat ini dah dapat. Ini yang negatif, ini yang positif. Okey. Dan kamu tengok bahawa jarak ini dengan jarak ini mesti sama. Sebab ini di tengah. Ini adalah simetri ke tengah-tengah. Jadi sini adalah 4 unit, sini pun 4 unit. Dia mesti seimbang. Okey. Okey, lepas itu akhir sekali kita nak ni. Ini cikgu dah cakap tadi.
Masukkan 0, 0, 0 dapat pintasan 12. Okey. Jadi cikgu tak kira ini. Biasanya cikgu tak kira bahagian ini sebab cikgu kata kita ambil terus di sini. Ini 0, ini 0, ini 0. Jadi ini adalah 12. Jadi cikgu tak buat langkah bawah itu. Okey, lepas tu dah ada 12 ini. Okey, dan kita dapat grafnya sebegitu rupa. Okey. Dengan sini 2. Okey, sini 4 unit. 4 unit. Okey. 2 dan 16. Atas ini 16. Dan kita namakannya ikut nama AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. Boleh ya? Boleh kita pergi soalan sekarang? Kamu bersedia? Dah? Ada soalan nak tanya tak? Kalau tak ada soalan, kita buat latihan terus. Okey. Okey, sekarang kita nak cuba, semua soalan perlu buat. Ada yang bentuk vertex, bentuk vertex, bentuk vertex, bentuk vertex. Ni bentuk arm, bentuk arm, bentuk arm. Bentuk pintasan, pintasan, pintasan. Okey? Okey, jadi kita nak mula daripada soalan 1. Okey, cikgu nak kamu buat di kertas tajam atau buku panjang sebab ini memerlukan ruang yang besar. Okey, kita mula. Okey, cikgu akan buat 3 soalan ini. Yang lain kamu buat sendiri ya. Okey. Kamu salin soalan dulu sementara tunggu cikgu salin soalan ini. Okey, cikgu nak mula. Dah bersedia? Okey, kita mula. Dah. Okey. Soalan 1A. Soalan 1A. Kita salin fungsinya. Okey, sebelum cikgu buat apa-apa, ini bentuk vertex. Dia memberitahu saya dia ada titik vertexnya diberi. Maksimum ke minimum graf ini? Minimum. Minimum. Sebab apa? Sebab dia positif. Ya, sebab A-nya positif. A-nya positif 1. Jadi dia bentuk minimum. Okey? Okey. Nah, yang pertama kita dah ada. Yang kedua, titik minimumnya adalah apa? Baca daripada fungsi dia.
adalah apa? 1 dan dan tolak 4. ya, negatif 4. Kita masukkan di sini 1 dan negatif 4. Kita ambil dari sini. Ingat, dalam kurungan negatif itu kita tak ambil. Kalau dia negatif, kita tulis positif. Tapi yang belakang tu kita ikut. Kalau negatif kita tulis negatif. Okey? Baik. Kita tahu bentuk kita begini. Dan kemudian kita nak tengok pembeza layan kita. Okey. Pembeza layan kita tak ada ABC sekarang. Kita kena tukar. Jadi kita tukar bentuk. Fx sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tolak 4. Kita kena kembangkannya. Kurungan kuasa 2 maksudnya kurungan darab kurungan. Dua kurungan yang sama. X darab X, X kuasa 2. X darab negatif 1, negatif X, tambah 1 tolak 4. Akhirnya kita dapat X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Okay, ini yang kita dapat. Maka di sini, dari ini cikgu akan dapat ini. Apa ini? Negatif 3 tu apa? C. Yes. C negatif 3. Okay, kita tengok apa yang kita ada sekarang. Kita tengok apa yang kita ada. Kita dah ada bentuk. Kita ada bentuk dia. Kita ada apa ni? Kita ada titik minimum. Kita ada pintasan. Tadi cikgu suruh tukar sebab cikgu nak kena pasti A, B, C. Sebab kita nak kira B kuasa 2 tolak 4 AC. Kita nak tengok grafnya macam mana. Ada potong X tetap. Okey, apakah A-nya? 1. Apakah A-nya? A-nya 1. B-nya? Negatif 2. 2. Dan C-nya? Negatif 3. Okey, ya. Kita masukkan di sini untuk hitung. B adalah negatif 2, kuasa 2 tolak 4. A adalah 1, C adalah negatif 3. Kita tekan kalkulator untuk semua ini. 4 tambah 12. 16. Apa maksud 16 ini? Lebih besar dari kosong. Ya, lebih besar dari kosong. Apa maksudnya kalau besar dari kosong? Mempunyai dua puncak Ya. nyata dan berbeza. Dua punca nyata dan berbeza. Maksudnya dia potong dua titik seperti ini. Kita nak tahu apa nombor ini. Okey. Kita tak tahu nombor ini, kita kena buat apa dia? Bentuk cikgu salin ini ya. X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. Ini bentuk am. Kita nak tahu dia punya punca, dua punca tadi, kita kena buat pemfaktoran. Dan pemfaktoran ini sama dengan kosong. Okey. Okey. X kuasa 2 adalah X darab X, 3 adalah 3 darab 1. Macam mana nak letakkan positif negatifnya? 3 tu tanda apa? Dua-dua negatif. Ya, negatif pada nombor besar. Sebab dua-duanya negatif. Jadi 1 adalah nombor positif. Maka dari sini kita buat 2 pecah 2. X tolak 3 sama dengan kosong atau X tambah 1 sama dengan kosong. Maka X adalah 3, X adalah negatif 1. Kita dah jumpa nombor di sini.
Kita dah jumpa nombor di sini. Nombornya adalah nombor kecil dulu, lepas tu nombor besar. Okey. Kita ada ini. Kita ada C, kita ada titik minimum, kita ada bentuk ni. Dan sekarang cikgu rasa kita boleh lakar dah. Okay, kita mula lakar guna pembaris buat paksinya. Cikgu lebih suka buat lengkoknya dulu, palaboranya dulu sebab senang. Okay, cikgu buat A-nya 1 jadi dia begini. Okay. Buat dulu. Buat satu parabola yang licin. Lepas tu baru cikgu letak paksi X dan Y. Dan cikgu tahu sini. Ini paksi X kita. Okey, paksi X kita dia akan potong 2 nombor. Iaitu negatif 1 dan sini 3. Ini X. Dan sekarang cikgu nak letak Y dia. Kamu ingat Y-nya mesti di tengah-tengah. Bukan, sorry. Yang tengah-tengah itu adalah paksi simetri dia. Yang ini adalah bukan Y ya, ini paksi simetri. Kejap. Ambil putih. Okey. Ini cikgu buat garisan putus-putus sebab dia adalah paksi simetri ya, tengah-tengah dia. Okey. Lepas tu Y-nya belum cikgu lukis. Kamu tengok pintasannya pada negatif 3. Pintasannya di negatif 3. Jadi Y-nya di sini. Okey. Ini negatif 3. Okey. Dan sini adalah verteksnya 1, negatif 4. 1, negatif 4. Sini 1. Yang bawah ini negatif 4. Okey, cikgu buat. Okey, cikgu buat semula supaya dia lebih cantik. Okey, cikgu buat semula. Cikgu buat semula. Okey, cikgu buat semula. Cikgu kata cikgu akan mula dengan lengkok dia. Okey. Dia potong pada sini negatif. Pintasannya negatif 3. Dan verteksnya negatif 4. Okey, sini adalah negatif. Ini adalah 1, negatif 4. Maksudnya nombor di atasnya. Ini negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, kosong. Macam tu. Okey. Okey. Baik. Sini adalah 1. Sini adalah 1. Okey. Dan 2 titik tadi 3 dan negatif 1. Sini 3. Dan sini negatif 1. Ini X, ini Fx.
Okay, kita dah tandakan semua titiknya. Okay, kamu tengok titiknya. Dua punca, vertex dan pintasan. Semua dah ada. Jadi lengkaplah graf kita. Kita tulis persamaannya, fungsinya fx sama dengan ikut soalan asal lah. X tolak 1 kuasa 2 tolak 4. Okey, ini nama dia. Okey, lengkap. Ada 4 titik yang penting. Okey, boleh faham ah? Okey, nanti peperiksaan ada soalan ni 3 markah melakarkan graf. Okey. Jadi sekarang cikgu nak pergi ke soalan D. Nanti cikgu post ini dalam grup Jangan risau. Soalan 1D. Fx sama dengan negatif 2, X tolak 1, X tolak 3. Yang ini terus kita dapat tahu kita adalah graf kita bentuk N sebab negatif 2. Dan ada potong 2 tempat iaitu 1 dan 3. Macam mana cikgu tahu? Sebab cikgu akan buat ini sama dengan kosong. Bila ini sama dengan kosong, ini sama dengan kosong, negatif 2 pindah ke sana jadi negatif 2 akan pindah ke sana. Darab dengan kosong jadi kosong. Jadi X tolak 1, X tolak 3 sama dengan kosong. Jadi X tolak 1 adalah kosong, X tolak 3 adalah kosong, X adalah 1, X adalah 3. Kita dapat 2 titik ini. Okay. Tanpa buat ini kita boleh dapat sebab cikgu abaikan negatifnya, cikgu ambil positif 1 dan 3. Okay. Jadi daripada soalan kita dapat 2 punca itu. Jadi di sini cikgu boleh jimat tenaga ini cikgu tak perlu buat lagi. Sebab kita dah tahu ada 2 punca nyata dan berbeza. Puncanya adalah ini 1 dan 3. Okey, jadi tak payah buat ini. Okey, kalau kita dah dapat punca dia dan kita nak cari apakah vertexnya dan kita nak tahu apakah C dia. Okey, jadi kita kembangkan ini. Fx sama dengan negatif 2, X tolak 1, X tolak 3. Kita kembangkannya. Kembangkan 2 kurungan dulu. X darab X kuasa 2, X darab negatif 3, negatif 3X. Negatif 1 darab X tolak X. Negatif positif 1 darab 3, 3. Okey. Mesti dah biasa buat ini ya. Okey, sekarang kita ringkaskannya. X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Darab negatif 2 ke dalam. Negatif 2X kuasa 2 tolak 4X. Darab dengan tambah 8X tolak 6. Okey. Negatif 2 itu didarab ke dalam. Okey. Baik. Sekarang dari sini cikgu dapat satu nilai lagi iaitu C. C adalah negatif 6. Okey. Cikgu dapat C. Dan sekarang cikgu nak dapatkan bentuk vertexnya. Okey, nak dapatkan bentuk vertexnya kena cikgu buat lagi. Cikgu sambung. Kita mula dengan langkah tadi ini. Duanya di luar. Dan kita guna perkali X bahagi 2 kuasa 2. Okey. Jadi X kuasa 2 tolak 4X tambah perkali X negatif 4 bahagi 2 kuasa 2 dan tolak negatif 4 bahagi 2 kuasa 2 dan tambah dengan 3 di hujung. Kemudian kita sambung sini negatif 2. Kita buka kurungan yang ada kuasa 2. X masuk. Negatif 4
bahagi 2 adalah negatif 2. Masuk. Yang belakang tekan kalkulator. Negatif 2 kuasa 2 adalah 4. Negatif 4 tambah 3 adalah 1. Okey. Salin ini tolak 4 tambah 3 tolak 1. Okey, sekarang masukkan negatif 2 ke dalam. Negatif 2 darab dengan kurungan. Negatif, positif, 2 darab 1, 2. Okey. Dari sini kita akan dapat titik vertexnya. Vertexnya adalah titik maksimum. Cikgu tulis maksimum sebab cikgu nampak negatif 2. Jadi adalah apa? Apa titik maksimumnya? 2. 2 dan 2. 2. Ya. Okey. Kita ada maklumat ini. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Dan bentuk U. Okey? Bentuk N. Sorry ya, bentuk N. Jadi kita mula lukis sekarang. Okey, kita lukis grafnya sekarang. Dia adalah, okey, macam cikgu tadi, paling susah nak lukis parabola yang licin. Jadi kita lukis dulu. Perhatikan, apakah nilai A-nya? Negatif 2. Berbanding dengan X kuasa 2, dia adalah kurus. Jadi kita buat kurus. Macam itu, buat kurus. Kalau dia X kuasa 2, depannya 1, maksudnya buat sedang. Kalau dia 1/2, buat lebar. Kalau nya sekarang negatif 2, kita buat, dia terbalik lah, macam itu. Okay, kita buat kurus. Okay. Okay, kita buat grafnya. Ada puncak, bentuk N. Okay. Lakaran sahaja, kamu jangan risaunya tak cantik ke macam mana. Kamu buat sahaja bentuk parabola. Lepas tu, cikgu letak puncak ini adalah 2. Okey. Dan cikgu tahu bahawa 2 titik di bawah sini, 1 dan 3. Jadi cikgu buat garis ini. Sini 1, sini 3. Okey. Jadi tengah-tengah ini adalah 2. Dan pintasannya adalah negatif 6. Maksudnya dia potong sampai ke negatif 6. Sini. Negatif 6. Okey. Kalau kamu rasa tak puas hati, boleh buat tempat baru supaya lebih cantik. Okey. Kamu adjust sendirilah. Sini negatif 6. Sini negatif 6. Jadi sini adalah 1 dan sini 3. Sini 2. Sini 2. Sebab ini adalah 2. Okey, 4 titik semua ada. Titik ini adalah pintasan Y. 2 punca nyata, 1 dan 3. Dan titik vertex. 4 dah ada. Dah kira lengkaplah graf kita. Okay, lengkapkan. Ini X. Ini Fx. Okey. Okay, itu graf kita. Bagi namanya Fx sama dengan negatif 2. Negatif 2, X tolak 1, X tolak 3. Okey, lakaran kedua dah siap. Okey, next kita buat lakaran ketiga. Ada 5 minit lagi. Masa kita ada 5 minit lagi.
Sekejap. Okey, sekarang kita nak bincang graf yang terakhir untuk hari ini. Dengan ini cikgu habis bab 2. Latihan di belakang itu cikgu tangguh dulu sebab cikgu nak masuk bab 3 lepas ini. Maksudnya besok tak ada kelas. Hari Khamis nanti cikgu nak masuk bab 3 sebab 2 soalan daripada bab 3. Bab 3 bab penting, mesti keluar soalan tu. Okey. Okey, soalan 1G. Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5. Ini bentuk am. Apa maklumat kamu dapat daripada ini? Titik Titik maksimum. minimum. Titik negatif. Minimum ke Maksimum. maksimum? Maksimum. Bentuk N atau U? N. N. Okey. Jadi kita nak tahu puncak tu apa. Selain itu, C. Apakah C? 5. 5. Okey. Jadi kita akan dapatkan A, B, C kita untuk kira pembeza layan. Okey, apakah A? 1. Negatif 1. Negatif 1. B? Positif 4. C 5. Okey. Yang kita mula kira B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan B 4 kuasa 2 tolak 4 darab negatif 1 darab C 5. Okey. 16 tambah 20, 36. Positif. Apa maksud dia? Apa maksudnya? 2 punca nyata berbeza. Nyata yang ya, dan berbeza. yang berbeza ya. Dan kita tahu dia bentuk ini. Dia negatif. Negatif bentuk terbalik macam ini. Dia ada 2 punca. Kita nak cari punca itu pula. Nak cari punca itu kita kena buat pengfaktoran. Okey. Okey, cikgu buat di sini. Kita nak dapat 2 punca itu, kita faktorkan ini sama dengan kosong. Jadi negatif X kuasa 2 tambah 4X tambah 5 sama dengan kosong. Untuk memudahkan saya buat kerja, saya suka semua jadi terbalik. Jadi cikgu pindahkan semua ke sana. Jadi dia akan jadi terbalik tanda dia. Yang negatif jadi positif, positif jadi negatif, positif jadi negatif. Masih sama kosong. Okey? Sekarang cikgu buka 2 kurungan buat pengfaktoran XX 5, 1. Dua-dua negatif. Negatif letak di nombor yang besar, positif di nombor yang kecil. Ingat, kedua-duanya negatif. Negatif, jadi mesti negatif pada nombor besar. Positif pada nombor kecil. Okey, jadi X tolak 5 adalah kosong. X tambah 1 adalah kosong. X adalah 5, X adalah negatif 1. Ini adalah nombor di sini, negatif 1 dan 5. Okey? Okey, kita tengok apa maklumat yang kita sudah dapat. Kita dapat 2 titik ini. Kita dapat C. Apa lagi kita belum dapat? Apa lagi juga belum cari? Ni vertex. Vertex belum. Jadi kita tukarnya ke bentuk vertex. Okey, kita tukar ke bentuk vertex. Kita salin fx kita. Fx adalah negatif x negatif X tambah 4X tambah 5.
Okey, kita mula dari sini. Langkah pertama, keluarkan negatif. Jadi yang di dalamnya kena terbalik. Semua tukar. Kemudian kita masukkan perkali X bahagi 2 kuasa 2. Okay, tambah perkali X kita negatif 4 dibahagi 2 dikuasa 2 tolak perkali X dibahagi 2 dikuasa 2 tolak 5. Okey, kemudian kita kumpulkan. Okey, kita kumpulkan yang ada kuasa 2 masuk sini. X negatif 4 bahagi 2 adalah negatif 2. Okey, yang belakang tekan kalkulator sahaja. Negatif 2 kuasa 2, 4 tolak 5. Jadi kita dapat negatif X tolak 2 kuasa 2 tolak 9. Jadi positif 9. Okey. Dia negatif. Dia negatif. Dia darab dengan ini. Dia jadi positif 9. Okey. Dari sini kita dapat vertexnya. Vertexnya adalah apa? 2. 2. Cikgu rasa cikgu tulis titik maksimum lah. Titik maksimum adalah 2 dan 9. 9. Okey, dah lengkap 4 titik ini, kita mula lukis. Okey, kita tahu dia bentuk N. Ada 2 punca negatif 5 dan negatif 1 dan 5. Pintasannya positif 5 dan vertexnya di 2, 9. Okay, kita lukis. Okay, cikgu akan mula dengan bentuknya. Tengok ni. A-nya negatif 1, jadi dia tak gemuk, dia tak kurus, dia sedang-sedang. Okay, jadi cikgu buat macam ni. Nah, ini sedang-sedang. Tidak gemuk, tidak kurus. Dan cikgu tahu bahawa pintasannya di 5. Jadi pintasannya di sini ini adalah nombor 5. Okey. Dan dia ada 2 punca 5 dan negatif 1. Maksudnya dari sini kena buat cantik sikit lah. Kamu buat cantik sikit supaya tak ada garisan yang lebih-lebih itu. Okey. Okey. Sekarang kita sambung. Dia macam ini. Sini adalah negatif 1 dan sini adalah 5. Okey. Dan satu lagi yang belum kita buat adalah vertexnya. Sini garis ini ada dipanggil paksi simetrinya. Garis tengah dia adalah 2 dan puncak dia vertexnya 9. Okey. Dan titik ini 2, 9. Ini fx. Ini x. Kita cek titik kita. 1, 2, 3, 4. Okey, dah lengkap semua dia. Boleh faham pelajaran hari ini? Boleh ya? Boleh ya. Jadi kamu cuba lukis 6 lagi graf. Okey. Kalau memang tak dapat lukis, beliklah jawapan tengok.
Tapi langkah yang kamu mesti buat juga, langkah pengiraan macam cikgu, macam mana dapatkan vertex, macam mana dapatkan punca, macam mana dapatkan pintasan. Okey? Okey, cikgu pause ini dalam tu nantilah. Baik, habiskan kerja ini. Lepas tu ada bahagian yang cikgu akan bincang, tapi cikgu akan bincang selepas cikgu habis mengajar bab 3. Bab 3 pun cikgu buat ringkas sahaja. Yang ini. Okey, yang ini. Cikgu akan pilih lah, cikgu tidak bincang semua sebab takut tak cukup masa. Yang cikgu akan bincang adalah latihan pengukuhan. Okey? Sebab ada soalan yang cikgu akan keluar dari bahagian ini. Okey? Ada 12 soalan, cikgu akan bincang soalan ini. Ini macam soalan peperiksaan. Okey, tapi cikgu akan buat lepas bab 3. Untuk bab 3 nanti, kita akan belajar cari nilai XYZ. Okey? Apakah XYZ itu? Okey, lepas tu kita akan belajar itu yang linear, yang ini yang cikgu nak fokus latihan ini saja. Nombor 2 ini saja. Sebab periksaan cikgu keluar soalan jenis ini. Nombor 2. Okey. Jadi lepas itu cikgu nak ajar ini. Yang ada kuasa 2. XY saja tapi dia ada tidak linear. Okey. Dan cikgu akan fokus latihan ini saja. Soalan 1 ini saja yang jenis peperiksaan. Okey. Ini saja. 2 saja latihan sebelum kita kembali ke bab 2. Yang panjang-panjang itu cikgu tak buat lah. Sebab kali ini cikgu tak keluar soalan selesai masalah untuk bab 3. Cikgu nak buat cepat jadi cikgu buat bahagian yang simple macam ini. Tahap 2 saja. TP2. Okey. Okey, itu saja. Cuma cikgu risau tak cukup masa. Kalau kamu buat di rumah masih okey. Kalau buat di sekolah, kena buat dengan cepatlah. Takut tak cukup masa. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu ambil kehadiran dulu sebelum kamu